Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton-penonton yang setia berada di rumah. Bertemu kembali kita di dalam rancangan Forum Perdana. Saya Azman Nabil, hos anda pada hari ini. Pertama sekali saya ingin memanjatkan rasa kesyukuran saya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberikan nikmat dan kelapangan untuk meneruskan acara pada hari ini. Forum Perdana ini mempunyai objektif untuk merungkaikan segala permasalahan dan persoalan yang berada di pemikiran anda semua. Kali ini saya tidak berseorangan kerana saya ditemani oleh 5 ahli panel yang sangat berdedikasi dalam melaksanakan tugas-tugas mereka dan sangat arif tentang isu yang kita bakal bincangkan sebentar sahaja lagi. Isu berkenaan LGBT sangatlah meluas dan semakin hangat diperkatakan pada akhir zaman. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput saudara Aizuddin untuk meneruskan perkongsian beliau berkenaan isu LGBT ini. Dipersilakan saudara Aizuddin. Sekalun terima kasih diucapkan kepada saudara moderator kerana memberikan saya peluang untuk berkongsikan sedikit banyak ilmu kepada para penonton yang hadir dalam forum atas talian pada kali ini. Selaku panel pertama adalah baiknya jikalau kita mulakan forum kita dengan mengenali terlebih dahulu tentang sejarah LGBT. Bagi mana yang belum tahu, LGBT ini adalah singkatan kepada 4 terma iaitu lesbian, gay, bisexual dan transgender. Isu menuntut hak kesamarataan dan legalisasi tanpa memandang orientasi seksual individu sebenarnya sudah lama berlaku dalam masyarakat dunia, terutamanya di benua Eropah pada tahun 1960-an. Pada asalnya, golongan ini terkenal dengan gelaran homoseksual ataupun sodomites. Namun secara rasminya digelar sebagai golongan LGBT pada tahun 1988 oleh Kerajaan Amerika Syarikat dan akhirnya dia berakui oleh beberapa negara di benua Eropah seperti Denmark dan Belanda sekitar 1990-an. Jika kita ingin menelusuri dengan lebih mendalam tentang sejarah permulaan golongan ini, sebenarnya agama Islam telah merekodkan perihal sebegini sejak 1400 tahun dahulu lagi. Bahkan lebih lama daripada umur Al-Quran diturunkan sebenarnya. Menurut penulisan dalam kitab Al-Quranul Karim, Tuhan telah menceritakan tentang perbuatan homoseksual oleh kaum Sodom dalam hikayat Nabi Lut AS. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-165 dan 166, Atatuna dzikra minal alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun, yang bermaksud patutkah kamu melakukan hubungan jenis dengan lelaki dari kalangan manusia dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan oleh Tuhan kamu untuk melakukan hubungan yang halal dari badan isteri-isteri kamu. Kamu orang-orang yang bersalah, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Menurut sumber Wikipedia, peristiwa kaum Nabi Lut AS ini berlaku sejak 1800 tahun sebelum Masihi. Ini jelas menunjukkan bahawa perbuatan homoseksual sudah lama berlaku dalam kalangan masyarakat manusia. Seterusnya, kita teruskan kepada faktor utama yang menyebabkan perbuatan LGBT ini berlaku dalam diri individu dan masyarakat Malaysia. Seringkali kita melihat di paparan akhbar tentang beberapa kes yang melibatkan rakyat Malaysia dalam perbuatan ini. Antara faktor utama yang mengundang perbuatan ini bermaharajalela dalam kalangan rakyat Malaysia ialah kurang pegangan agama dalam diri setiap individu Malaysia. Menurut pengarah Jabatan Agama Islam Selangor, Datuk Haris Kasim, dalam artikel akhbar atas talian Sinar Harian terbitan Januari 2021, walaupun pendidikan agama telah diberikan sejak kecil, namun amalan kehidupan beragama agak kurang dipraktikan oleh individu ini menyebabkan mereka cenderung ke arah LGBT. Sekiranya kita melihat kepada falsafah pendidikan negara dan falsafah rukun negara, kita boleh melihat dengan jelas bagaimana kerajaan Malaysia memfokuskan tentang perihal kepercayaan dan ketaatan kepada terhadap Tuhan dalam membentuk negara kecil dan negara besar di Malaysia tanpa mengira kaum dan agama. Selain itu, hal ini juga berlaku atas faktor konflik dalaman antara ahli keluarga mereka. Masalah dalam keluarga yang dialami oleh remaja menyebabkan mereka mencari keseronokan di luar rumah melalui perhubungan dengan rakan sejenis yang dianggap boleh menggantikan ibu bapanya.
Kurangnya komunikasi dengan ibu bapa juga menyumbang kepada masalah ini, serta kesibukan ibu bapa yang bekerja dan kekurangan masa yang diluangkan dengan anak-anak menyebabkan mereka mencari kasih sayang dan perhatian melalui hubungan dengan rakan yang sejenis. Assalamualaikum. Nama saya Nur Nadiatul Atirah binti Muhammad Nur. Sebentar tadi saudara menyatakan bahawa LGBT sudah lama wujud dalam kalangan masyarakat dan disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang pegangan agama dan juga konflik dalaman dalam sesebuah institusi kekeluargaan. Pada masa yang sama, jika dapat dilihat, LGBT turut melibatkan gangguan pola pemikiran, perilaku dan juga perasaan yang kadang-kadang tidak disedari oleh individu itu sendiri. Kebiasaannya, golongan ini berbeza dari segi kelakuan dan juga sosial jika ingin dibandingkan dengan golongan normal. Jadi, adakah LGBT boleh dikategorikan sebagai gangguan kepribadian ataupun masalah kesihatan mental? Terima kasih kepada saudari kita. Soalan yang agak menarik untuk dibincangkan sebenarnya. Pada awalnya, homoseksual dikategorikan sebagai gangguan mental. Namun pada tahun 1973, American Psychological Association telah mengeluarkan homoseksual dari daftar gangguan mental dan hasil tersebut dimuat dalam Diagnostic and Statistical Manual, jilid 2. Begitu juga dengan transgender, Badan Kesihatan Dunia pun telah menghapuskan transgender dari kategori gangguan mental. Daripada keputusan-keputusan tersebut, dapat disimpulkan bahawa LGBT bukanlah gangguan mental maupun gangguan kepribadian. Walau bagaimanapun, individu yang menyoal orientasi seksualnya mungkin mengalami masalah emosi seperti kebimbangan, ketidakpastian, kekeliruan dan rendah diri. Apabila emosi ini tidak ditangani dengan betul, maka boleh mendorong kepada masalah kesihatan mental seperti kemurungan. Jelas ya, saudari? Alhamdulillah, jelas. Terima kasih. Baiklah, sangat bagus perbincangan serta soalan yang dilontarkan oleh penonton-penonton sekalian. Tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan perbincangan kita dengan ahli panel seterusnya iaitu Saudari Fatin untuk membincangkan serba sedikit tentang isu yang berada di dalam tajuk beliau. Dipersilakan Saudari Fatin untuk mengambil pentas forum ini. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator, ahli-ahli panel dan para penonton sekalian. Saya amat berbesar hati kerana berpeluang untuk membincangkan topik yang hangat ini. Berkaitan dengan topik ini, terdapat beberapa kajian yang menyentuh tentang kesan dan isu yang timbul daripada gejala LGBT ini. Rentetan daripada perkembangan kumpulan-kumpulan hak asasi manusia dan NGO yang menyokong idealisme kebebasan individu serta mendapat sokongan dalam kalangan masyarakat di Malaysia, pelbagai gejala sosial yang bersifat negatif mula mengambil tempat dan menyusup dalam sosial kehidupan masyarakat dalam negara ini. Dan antara yang paling menonjol ialah LGBT. Lesbian, gay, bisexual dan transgender atau LGBT kini menjadi satu fenomena yang diterima masyarakat sebagai satu konstruksi sosial yang lumrah. Ia telah berkembang di seluruh dunia termasuk sebagai satu konstruk sosial yang lumrah. Ia telah berkembang di seluruh dunia termasuk Malaysia. Proses normalisasi terhadap budaya ini sedang giat dijalankan. Golongan LGBT ini semakin bertambah, kian hari hingga menimbulkan beberapa isu dan masalah. Antara isu yang berlaku di barat ialah LGBT diiktiraf atas hak mereka. Pelbagai usaha yang dilakukan oleh golongan ini untuk menghalalkan perkahwinan sejenis dari segi undang-undang. Sebagai contoh, di England, pasangan gay yang telah berkahwin secara berterusan memohon perkahwinan mereka disahkan secara undang-undang. Kemudian, isu berkenaan dengan LGBT ini bukanlah isu baru di Malaysia. LGBT ini dikatakan telah bertapak dalam negara ini sejak awal tahun 1980-an dengan kegiatan maknyah dan pondan. Dengan pertapakan tersebut, akhirnya membawa kepada pelbagai isu dan masalah berkaitan dengan moral dan kehidupan masyarakat dalam negara ini. Penubuhan pelbagai organisasi, pertubuhan dan persatuan termasuk beberapa NGO menjadikan kegiatan golongan LGBT di Malaysia semakin berani untuk menyuarakan pendapat dan menuntut pelbagai hak dan kebebasan, termasuk yang bertentangan dengan undang-undang negara. Golongan ini dilihat bergerak secara melalui sokongan dan dukungan pelbagai pihak.
dengan menjadikan isu hak kebebasan asasi sebagai tunjang perjuangan mereka. Antara isu yang berbangkit ialah Gabungan Pertubuhan Bangsa-Bangsa (Komingo) atau Badan Bukan Kerajaan (NGO) telah mengemukakan beberapa tuntutan yang mendorong Malaysia mengiktiraf hak-hak orientasi seksual dan identiti jantina (SOGI). Seksualiti Merdeka merupakan salah satu acara tahunan yang diadakan di Kuala Lumpur yang mempromosikan hak seksualiti. Jadi, ini mendorong kelab gay dan spa gay yang tidak sah telah beroperasi secara rahsia di Malaysia kerana permintaan yang tinggi. Jadi, ini adalah antara salah satu isu yang hangat diperkatakan di Malaysia. Saya ingin mengutarakan persoalan saya. Isu LGBT ini semakin hari semakin memburuk dan bilangannya semakin meningkat. Saya percaya bahawa pihak atasan telah melakukan pelbagai inisiatif untuk mengekang masalah ini seperti mengenakan hukuman undang-undang. Walaupun negara kita berteraskan agama Islam sebagai agama rasmi negara, namun kita terdiri daripada pelbagai kaum bangsa dan agama. Mahkamah juga terbahagi kepada dua, iaitu Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Pencanggahan pendapat sering berlaku. Jadi persoalan saya, adakah pernah berlaku konflik di antara mahkamah-mahkamah tersebut mengenai isu LGBT ini? Terima kasih. Terima kasih kepada soalan yang diutarakan oleh penonton. Soalan ini sangat menarik. Ya, pernah berlakunya pertembungan antara undang-undang domestik yang diguna pakai di Malaysia dengan keputusan undang-undang antarabangsa yang telah diratifikasi oleh Malaysia sejak sekian lama. Kemudian, berlakunya campur tangan oleh Mahkamah Sivil dalam perkara yang berkait dengan hal ehwal agama Islam di Malaysia yang menyentuh tentang LGBT. Kesan daripada campur tangan ini telah menyaksikan bagaimana golongan LGBT ini memanipulasi peruntukan undang-undang sivil yang ada untuk membenarkan segala perbuatan mereka sehingga mereka bertindak untuk menafikan bidang kuasa Mahkamah Syariah atau peruntukan undang-undang Islam yang ada di Malaysia pada hari ini melalui permohonan mengiktirafkan ketidaksahan peruntukan undang-undang Islam di Mahkamah Persekutuan. Seperti dalam kes Juzaili dan Anwar Iwan, Majlis Agama Islam Negeri Islam tahun 2012. Rentetan daripada kes hukuman sebab pasangan lesbian berkenaan, wujud pelbagai stigma negatif dalam kalangan masyarakat sehingga membawa kepada persepsi negatif kepada institusi perundangan syariah dalam negara ini. Pertubuhan dan kumpulan yang menjalankan gerakan LGBT ini merupakan gerakan diskriminasi bentuk baru yang bernaung di atas nama hak asasi manusia. Gerakan ini telah memanipulasi hak asasi manusia (HAM) untuk mempertahan dan membenarkan perbuatan mereka. Tindakan gerakan ini secara umumnya telah menghina kesucian agama Islam sebagai agama rasmi di Malaysia dan perundungan Malaysia. Malah secara tidak langsung telah menggugat ketenteraman awam dan keamanan beragama dalam negara ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sungguh bermanfaat dan luas ilmu pengetahuan perkara-perkara yang diceritakan oleh Saudari Fatin sebentar sahaja tadi. Seterusnya, saya menjemput Saudari Akilah pula untuk menceritakan lebih mendalam ke arah keagamaan di dalam tajuk LGBT ini. Dipersilakan Saudari Akilah. Terima kasih kerana menjemput saya untuk berbicara dalam majlis forum ini. Berdasarkan Undang-Undang Islam atau hukum syarak, adalah jelas bahawa perbuatan LGBT ini sama sekali diharamkan. Agama Islam melihat bahawa perbuatan melakukan perubahan kepada diri dan tubuh badan sebagai sesuatu yang bercanggah dengan ajarannya. Perbuatan menukar jantina tidak kira dua lelaki kepada wanita atau wanita kepada lelaki adalah jelas haram dan bercanggah dengan hukum syarak. Hal ini kerana perbuatan seumpama itu adalah semata-mata mengikut hawa nafsu, terpedaya dengan godaan syaitan, tidak bersyukur dengan nikmat kejadian diri dan tergolong di dalam kategori mengubah kejadian Allah. Sistem perundangan di Malaysia telah menetapkan perundangan Islam yang terdapat di setiap negeri-negeri di Malaysia ini terpakai kepada semua orang yang beragama Islam. Oleh demikian, telah dinyatakan secara jelas bahawa perbuatan LGBT ini merupakan suatu kesalahan di bawah Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah negeri-negeri yang mana peruntukan kesalahannya merangkumi kesalahan terliwat, lelaki belagak seperti perempuan, perempuan belagak seperti lelaki, musahakah, perhubungan jenis luar tabi'i, pondan dan hubungan jenis antara orang yang sama jantina. Banyak balai bencana berlaku pada masa kini seperti tsunami, gempa bumi dan keadaan bumi semakin tenang. Ahli sains mengatakan ini berpunca daripada perubahan iklim yang dialami oleh bumi, nipisan ozon dan banyak lagi.
Namun dalam perspektif Islam, bala bencana ini dipercayai berlaku kerana dosa-dosa yang dilarang oleh Allah SWT. Namun umat manusia tetap melakukan dosa tersebut. Adakah benar LGBT ini mengundang bala dan dosa? Terima kasih kepada penonton yang bertanya. Terdapat banyak peringatan Allah tentang mengingatkan umat Islam supaya memilih cara hidup bersih sebagai langkah pencegahan melindungi diri dan masyarakat sekeliling daripada dijangkiti penyakit berbahaya. Antaranya ialah Ibnu Katsir dalam kitabnya juga menerangkan kebinasaan yang berlaku pada kaum Lut yang diterbalikkan negerinya yang disebabkan sikap ingkar dan pendedahan kepada penyelewangan fitrah insan yang abnormal. Banyak perkara buruk yang boleh terjadi sekiranya kita biarkan LGBT ini terus tersebar, antaranya seperti penyakit AIDS. Kerana seks berleluasa bahkan boleh berlaku bencana jika kita membuat perkara yang dilarang oleh agama. Jika Allah murka dengan sesuatu, bersahaja ia boleh berlaku dengan kehendak Allah. Bagaimana pula dengan orang yang golongan kunsa yang mempunyai 2 alat kelamin? Adakah mereka tergolong dalam golongan LGBT? Terima kasih atas soalan yang diajukan. Islam mengakui bahawa terdapat manusia dilahirkan dengan mempunyai 2 alat kelamin atau lebih dikenali dengan khunsa. Namun dia bukanlah seorang yang tergolong dalam LGBT kerana dia dilahirkan sebegitu. Untuk mengelakkan kekeliruan mengenai isu jantina dan orientasi seksual dan identiti jantina, Muzakarah Jawatankuasa Majlis Kebahasaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia menyimpulkan seseorang yang dilahirkan khunsa iaitu 2 alat kelamin diharuskan pembedahan bagi mengekalkan salah satu alat jantina yang benar-benar berfungsi supaya dapat digunakan mengikut keadaan yang bersesuaian. Di Malaysia, terdapat ramai golongan yang berpakaian dan perwatakan bertentangan jantina, malah sebahagian dari mereka tidak mengakui bahawa mereka seorang trans dan mengatakan bahawa jantina mereka asli dari lahir. Bahkan mereka juga agak berang jika dituduh menggunakan jantina dan membuat pelbagai cara untuk membuktikan mereka ini adalah bukan dari golongan transgender. Soalan saya, adakah LGBT ini takdir atau pilihan? LGBT ini bukan disebabkan oleh perasaan yang telah ditakdirkan, namun ianya kerana pengaruh-pengaruh sekeliling yang mementingkan nafsu berbanding menghakikatkan tentang dosa. Pada zaman kini, teknologi tanpa batasan, ideologi songsang dari barat telah berleluasa. Malahan, tiada sekatan atau batasan kepada perkara-perkara yang tidak elok seperti pakaian yang menjolokkan mata atau adegan-adegan gairah yang boleh lagi mencemari pemikiran umat sekarang. Bahkan, ada kajian yang menyatakan bahawa pembawa faham LGBT ini sebenarnya mempunyai masalah mental kerana melawan hukum alam, namun boleh diubati. Jika benar LGBT ini takdir pasal Allah yang dibenarkan, mana mungkin kaum manusia boleh berkembang. Sedangkan, fasilah manusia ada dari persenyawaan ovum dan sperma dan Allah juga telah menegaskan di dalam Al-Quran dan menyatakan mereka ini melampaui batas dalam surah Al-A'raf ayat 80 hingga 84. Dalam surah tersebut jelas menyatakan fahaman ini sangat keji dan melampaui batas. Bahkan Allah juga menyatakan kesudahan yang buruk jika terus membuat dosa. Kaum Nabi Lut ini juga menerima bala apabila mereka diterbalikkan negeri yang sekarang ini dipercayai dilaknati kerana perbuatan keji ini. Ia telah dinyatakan dalam Al-Quran yang suci dan juga banyak hadis sahih tentang ini. Maka, benarlah LGBT ini itu pilihan bukannya takdir yang ditentukan oleh Allah. Sesungguhnya penonton-penonton di rumah sekalian sangat mempunyai minat yang tinggi untuk mengetahui sedikit tentang isu-isu seperti ini. Baiklah, kita teruskan lagi perbincangan kita yang bakal dikongsi bersama oleh Saudari Atira. Dijemput saudari untuk mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Moderator, sahabat-sahabat panel dan penonton yang sedang menonton di atas talian sekarang ini. Permasalahan berhubung dengan gejala sosial merupakan isu utama yang dihadapi oleh kebanyakan negara termasuk Malaysia. Tetapi perundangan Malaysia berkaitan dengan isu LGBT ini kelihatan sama-sama. Sudah ramai pihak yang tampil untuk mengetengahkan isu ini, namun ia seperti tidak memberi kesan, malahan menjadikan golongan ini semakin agresif dan tampil secara terbuka untuk mempertahankan hak mereka. Dalam usaha mengatasi pengaruh LGBT di Malaysia, penguatkuasaan terhadap undang-undang perlu diwujudkan. Untuk memudahkan operasi, satu standard operating procedure diperlukan untuk membantu dalam langkah penguatkuasaan dan pendakwaan. Kesemua peruntukan yang menyentuh isu LGBT ini harus diteliti semula untuk tujuan penambahbaikan.
Hukuman yang diberikan berdasarkan undang-undang kepada golongan ini adalah sebagai satu langkah pencegahan. Selain itu, tindakan menyekat segala kegiatan dan aktiviti yang melibatkan unsur-unsur LGBT perlu dilaksanakan secara menyeluruh. Berdasarkan Seksyen 15(2)F, sekiranya program yang berunsurkan LGBT ini dijalankan, maka pegawai diberikan kuasa untuk membuat sekatan dan menahan penganjur atas faktor sensitiviti dan budaya. Badan Perundangan juga harus mengemukakan peruntukan yang khusus menyentuh kesalahan yang membabitkan golongan LGBT kerana terdapat banyak kelompokan dalam undang-undang berkaitan isu tersebut. Hal ini menyukarkan pihak mahkamah untuk menjatuhkan hukuman. Boleh saya tanya, antara punca LGBT adalah berkaitan dengan keadaan mental seseorang dan ini melibatkan psikologi. Adakah terdapat cara untuk kita mengurangkan pengaruh LGBT di Malaysia dari segi psikologi? Terima kasih atas soalan yang diajukan. Ya, terdapat satu metod yang dipanggil psikoedukasi. Metod ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu agar dapat menjalani aneka transisi kehidupan secara efektif. Psikoedukasi merupakan satu program berbentuk modul yang dalam pelaksanaannya ada yang bersifat langsung dan tidak langsung dapat menyedarkan mereka untuk hidup dengan cara yang betul dengan pemikiran yang betul. Sebentar tadi, saudari telah menerangkan peranan pihak berkuasa dalam menangani isu LGBT tersebut. Selain daripada itu, masyarakat juga memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatasi isu tersebut. Dalam negara kita yang majoriti terdiri daripada orang Muslim, sudah tentu ramai yang tidak menyokong perbuatan golongan LGBT ini. Tetapi, terdapat sebahagian daripada mereka yang menggunakan tindakan ekstrim yang melampaui batas serta memberikan kritikan yang negatif terhadap golongan LGBT ini sehingga mereka memilih untuk tidak bersama masyarakat, malah menjauhkan diri dari masyarakat. Apakah pandangan saudari terhadap tindakan ekstrim ini? Terima kasih kepada saudari. Tindakan ekstrim yang melampaui batas itu adalah ditegah oleh agama Islam. Masyarakat memainkan peranan yang penting dalam membantu golongan LGBT untuk kembali ke jalan yang betul. Antara cara mengatasi isu LGBT dan memulihkan golongan ini adalah dengan dakwah. Kerja dakwah dalam kalangan LGBT perlu dilaksanakan dengan metodologi yang sesuai. Sebagai contoh, masyarakat boleh menggunakan pendekatan santai atau kaedah kasih sayang untuk mengajak mereka melakukan ibadah atau mengikuti kelas Al-Quran. Selain itu, mengajak mereka menyertai kerja sukarelawan dan membimbing mereka melalui penerapan solat tahajud serta solat taubat. Jika masyarakat faham dan tidak menjauhkan diri serta menghina, mencaci atau mempertikaikan perubahan golongan LGBT ini, insya-Allah mereka boleh berubah. Peranan masyarakat sangat penting kerana ia menyokong dan juga boleh menjatuhkan. Sangat bernas perkongsian berkenaan cara-cara untuk mengatasi perkara-perkara seperti ini. Kita akan meneruskan perkongsian ilmu dari ahli panel yang terakhir, iaitu Saudara Fairuz yang bakal membincangkan tentang kesan pengaruh LGBT. Dipersilakan Saudara Fairuz. Terima kasih kepada Tuan Moderator yang kacak dan bergaya pada hari ini. Baiklah, Tuan Moderator dan para hadirin sekalian, kita perlu tahu apabila kita berbicarakan soal kesan pengaruh LGBT, ianya bukan sahaja merujuk kepada individu itu sendiri, malahan ianya juga merujuk kepada masyarakat dan juga negara. Tuan Moderator, kesan LGBT terhadap individu, ianya akan menjejaskan kesihatan individu itu sendiri. Pelaku homoseksual dilaporkan menjadi penyumbang kepada peningkatan jangkitan HIV di Malaysia. Statistik Jabatan Kesihatan Kuala Lumpur bagi tahun 2017 menunjukkan bahawa 65% jangkitan HIV berpunca daripada hubungan homoseksual berbanding 35% jangkitan melalui hubungan heteroseksual. Keadaan ini menggambarkan bahawa pelaku homoseksual sangat berisiko untuk dijangkiti HIV. Malah, Dapatan Kajian Integrated Biobehavioral Surveillance antara tahun 2012 dan tahun 2014 melaporkan kadar jangkitan HIV dalam kalangan LGBT meningkat daripada 7.1% kepada 8.9%. Kementerian Kesihatan Malaysia turut melaporkan selain daripada HIV, kelompok ini turut berhadapan dengan penyakit lain seperti kemurungan, kanser anus, penyakit kardiovaskular, hepatitis A, B atau C dan menjadi mangsa keganasan. Dalam konteks masyarakat pula yang Tuan Moderator,
Pengaruh LGBT ini menggugat institusi kekeluargaan dan rumah tangga. Keadaan sangat membimbangkan apabila 92,768 kes perceraian di Malaysia pada tahun 2012 hingga 2014, pasangan yang terlibat dengan pengaruh LGBT turut menjadi penyumbang kepada keruntuhan institusi kekeluargaan ini. Keadaan ini boleh menggugat ikatan kekeluargaan, terutamanya apabila suami atau isteri kurang keinginan atau tarikan kepada pasangan masing-masing tetapi lebih tertarik kepada pasangan sejenis. Perkara ini membolehkan pasangan masing-masing menuntut perceraian di mana ia termaktub dalam Seksyen 52 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 yang memperuntukkan alasan yang membolehkan sesebuah perkahwinan itu dibubarkan. Dapat dilihat permasalahan homoseksual ini memberi kesan yang buruk terutama kepada institusi kekeluargaan, ya Tuan Yang Moderator. Oleh itu, aktiviti homoseksual ini seharusnya dielakkan bagi menjaga keharmonian institusi kekeluargaan. Baiklah, saya berganjak kepada kesan seterusnya di mana pengaruh LGBT ini memberikan gambaran buruk terhadap negara Malaysia. Hal ini demikian kerana sebagai sebuah negara Islam dengan majoriti penduduknya beragama Islam ditambah pula dengan Islam sebagai agama rasmi negara, gejala LGBT ini tidak seharusnya bertapak di Malaysia kerana ianya jelas bertentangan dengan ajaran agama. Isu ini merupakan tamparan hebat kepada negara kita kerana ianya mengakibatkan Malaysia kehilangan pelabur asing, akhirnya menjejaskan perkembangan dan kemajuan negara. Tindakan tersebut merupakan perkara yang sangat mudah difahami kerana dengan isu LGBT dalam kalangan rakyat Malaysia yang kian membara, ianya mengakibatkan keruntuhan aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek iaitu jari dalam kalangan rakyat Malaysia. Keruntuhan aspek jari ini menyebabkan kepincangan dan pembentukan individu yang cemerlang dan holistik seterusnya tidak mampu untuk memberikan sumbangan dan kepakaran terhadap negara seperti mana yang diharapkan melalui falsafah pendidikan kebangsaan dan prinsip rukun negara. Assalamualaikum Saudara Fairuz. Jadi berdasarkan penerangan saudara sebentar tadi, dapat kita faham bahawa LGBT memang banyak memberi impak negatif kepada pengamalnya dari segi individu, masyarakat maupun negara itu sendiri. Tetapi kita juga tahu bahawa remaja zaman sekarang mudah terikut dengan budaya barat ataupun apa sahaja budaya yang menjadi ikutan ramai walaupun perkara tersebut bercanggah dengan ajaran agama Islam. Dan kita juga sedia maklum bahawa pengamal homoseksual ini lebih terdedah kepada pelbagai masalah kesihatan berbanding dengan individu lain yang menjalani kehidupan normal. Akan tetapi, ramai yang tidak tahu apakah pula kesan dari segi psikologinya. Jadi persoalannya di sini, pada pendapat saudara, jika seseorang individu itu sudah pun mempunyai permulaan perasaan terhadap sesama jantina, apakah kesan psikologi yang bakal mereka hadapi? Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari yang bertanya atas soalan yang mantap. Dari psikologinya, ya Tuan Moderator dan saudari yang bertanya, golongan homoseksual terdedah kepada isu mental termasuk stres, kemurungan dan tingkah laku ketagihan. Antara masalah psikologi yang seringkali dikenal pasti adalah kebimbangan, tekanan, kemurungan, tiada perasaan terhadap wanita dan takut untuk berkahwin. Isu-isu mental ini adalah hasil daripada kesukaran yang dialami disebabkan haluan orientasi seksual mereka yang melawan arus. Percubaan membunuh diri juga tinggi dalam kalangan homoseksual berbanding heteroseksual, iaitu 4.6 kali lebih tinggi bagi lesbian dan 14.6 kali lebih tinggi bagi gay. Perkara ini merupakan kesan daripada penolakan masyarakat dan golongan ini kurang kemahiran dalam berhadapan dengan diskriminasi, pengasingan dan kesepian serta lebih cenderung dipinggirkan ahli keluarga. Keadaan ini menunjukkan gaya hidup homoseksual yang memberi kesan yang tidak sihat secara psikologinya kepada pengamal. Saya harap ianya dapat menjawab persoalan daripada hadirin yang bertanya. Berbalik kepada Tuan Moderator. Terima kasih saudara Fairuz. Baiklah, kita telah pun berada di penghujung rancangan forum perdana ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli-ahli panel yang hadir dan mampu menghuraikan serta memberi perkongsian yang sangat jelas objektifnya. Ribuan terima kasih kepada penonton-penonton yang setia berada di rumah. Semoga melalui perbincangan ini anda mampu untuk membezakan perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang buruk. Kerana isu seperti ini perlu dititik beratkan dan tidak berlarutan sehingga akhir hayat. Semoga kita bertemu kembali. Saya, Azman Nabil bin Muhammad Syam Aziz, hos anda melabuhkan tirai untuk hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.